selalu dengar, eee, orang membicarakan mengenai faktor-faktor kejayaan, faktor-faktor usahawan yang berjaya. Tapi kali ni saya nak tanya Cik Nizam, saya tak mau tahu faktor banyak sangatlah kita tahu faktor Ya kejayaan. betul. Faktor kegagalan, apa yang menyebabkan bisnes tu gagal? Ataupun bisnes tu jatuh? Hmm, Ada tadi yang kata, apa ni, ada yang jatuh tak bangkit, hmm, eh, dan, apa ni, terus hilanglah. hmm. Jadi apa sebenarnya faktor yang menyebabkan suatu bisnes itu gagal? Dia sebenarnya ada banyak faktor lah yang menyebabkan suatu bisnes ni gagal. Orang boleh stop on the spot kan buat berniaga. Kita tengok Hmm, tiba-tiba tengah-tengah gah, tiba-tiba tak ada. tak ada, ya betul. Tiba tak ada kan. Ha, Jadi ada banyak faktor lah. Yang pertama sekali ignorance lah. ignorance. Ignorance lah. Ignorance ni maknanya kita tak nak ambil tahu. Aku dah berniaga okey dah macam ni. Kan tak Ignorance nak ambil kepada tahu. apa? Kepada perubahan yang berlaku ke, Perubahan yang berlaku, consumer behaviour ya? consumer behaviour tak nak ambil tahu, perubahan kata contoh LGN keluarkan e-invoicing, tak nak ambil tahu, tak apa aku tak Ha, declare dulu, tak apa dia kata. ya, Jadi ada banyak faktor sebenarnya jatuh dalam perniagaan ni. Ada orang yang jatuh dalam perniagaan hanya semata-mata kerana teks, tax. tak bayar. Bayar kena denda, Tak habis bayar cash kena flow, denda, kena ratus-ratus ribu, out. tidur. Dah tak boleh nak survive. Ada juga. Jadi ada juga yang buat loan, bila ada masalah tak contact bank. Senyap, Bincang. tak bincang dengan bank Lari dah, padahal lari. padahal mekanisme tu ada. Ada. Ruang untuk Jadi berbincang tu ruang ada. berbincang tu ada. Bank pun dia nak tahu kita apa status kita je sebenarnya. Kalau kita pergi bincang, dia ada ruang untuk dia nak dapatkan duit dia balik. Betul. Jadi ada juga yang jatuh kerana pinjaman. Ada yang jatuh kerana taxation. Ada yang jatuh kerana apa ni, perkara-perkara kecil seperti, mode of marketing. Macam, niaga melalui TikTok, tak naklah, aku malulah, Oh, tak mau tak mau berubah berubah, kan, tak mau berubah, niaga melalui apa tak ni, mau tukar tak model mau tukar perniagaan. model perniagaan. Itu yang menyebabkan, dia tak boleh nak survive dalam perniagaan lah. Diri usahawan tu sendiri. Diri usahawan sendiri pun ada jugalah bila dia ignore, dia start ignore diri dia ni dengan benda lain, itu akan menyebabkan kegagalan tu akan berlaku. Bagaimana kesan perubahan dalam sekarang market ke? Adakah tu besar kepada Dia ada. kan dah melalui beberapa fasa dalam Ya, perniagaan. ya. Saya pasti dah lalui, apa ni, beberapa, situasi market up, market down. So, adakah market ni, pasaran ni, isu pasaran, isu permintaan, harga, isu promosi, adakah ini menjadi satu ancaman utama kepada Ya, usahawan? ya. Dia sebenarnya dalam perniagaan ni kita kena tengok 2 faktor lah, ada faktor mikro, faktor makro. Mikro yang kita boleh kawal lah, harga, marketing, semua, packaging macam mana nak buat apa semua, that is faktor mikro. Faktor makro yang kita tak boleh nak kawal, kenaikan harga, kenaikan kos, kan, kenaikan diesel ke, kenaikan apa ke, kita tak boleh nak kawal. Tapi mahu tak mahu, kalau kita nak bertahan dalam perniagaan, kita kena menerima perkara tersebut. Bila terima, memang pada permulaannya dia akan ada retrace down punya senario. Tapi dia akan retrace up back. Dia akan naik semula. Bila consumer tu dia mula-mula tak boleh menerima, lama-lama dia start akan menerima. Bila dia dah boleh terima, barulah dia akan retrace back. Jadi kebanyakannya kita tak ada daya tahan lah. Kita berniaga, kita tak ada daya tahan. Kita tak nak nanti saat-saat tu. Kita tak nak nanti saat-saat dia naik balik. Ah, tak nak, tak nak nanti ataupun tak tahu correction akan berlaku lepas Sebab tu tu? saya kata sebab daripada tadi dia ignore tadi. Dia Ignore ignore lah, benda perkara-perkara yang dia perlu tahu. tak mau update Tak mau knowledge. update. Dia suka ikut sentimen, ikut sentimen, ikut apa orang kata gini semua dia believe, dia cepat sangat believe. Mana dia Sekarang ni zaman big data, big data kena analyze data sekarang ni. data. Semua data-data orang kata cakap apa semua kita kena analyze benda tu. Jadi kalau kita tak analyze perkara tersebut, dia akan menyebabkan kita belief system kita ni akan rosak lah. Bila belief system kita rosak, jadi dia akan merosakkan sekali dengan perniagaan kita.
Jadi kita akan start menyalahkan orang lain dan kita tak menyalahkan diri kita yang tak adapt to changes, nak dapatkan knowledge baru dan berbagai-bagai perkara lah. Maknanya kita boleh letakkan semua atas, apa ni, reaction usahawan itu sendirilah Ya lah. betul. Feedback yang kita bagi kepada perubahan yang berlaku lah. Ya betul. Dan, kita kalau kegagalan tu kita tak boleh salahkan 100% kepada faktor yang tak boleh dikawal tadi. Ya betul. Dan kalau kita tak boleh kawal, mana kita kena adapt lah, kena berubah lah. Ya. So, itu sebenarnya yang perlu ada usahawan kena faham lah, especially usahawan yang baru masuk dalam. Ya ya. Kita faham lah, banyak bisnes yang baru bermula, lepas Ya. tahun, selepas 2 tahun dia hilang. Maknanya gagal lah tu, Heeh. tak mampu bertahan lah. Heeh. Jadi faktor utama adalah diri lah, usahawan Ya. lah, diri usahawan tu. Jadi, saya nak tanya satu benda lah ni, kalau boleh share lah. Heeh. Apa kesilapan yang paling besar lah yang dilakukan dalam bisnes sepanjang 23 tahun? Supaya kita boleh share, kita boleh kenapa boleh jadi macam tu. Dan Ya. kita nak share dengan apa ni, usahawan-usahawan kita supaya something dapat untuk kita. Sebenarnya kesilapan yang paling besar yang saya lakukan yang berniaga ni adalah kita ignore kepada framework yang dah ada. Maksudnya, Maksudnya contoh saya ambil contoh dalam bidang HR. Dalam HR, dia dah ada framework. Cara kita nak ambil staff, kita kena proses, dia kena memproses, dia nak ada ada job dia ada description, suspek, prospek untuk interview, ada ya, semua. Lepas tu dia kena ada buat apa small test, kena buat ada ya. semua. Tapi saya ignore perkara tersebut. Tanya, Kesannya bila orang tu dah masuk dalam kita punya ekosistem perniagaan kita tak boleh nak undur balik. Jadi dia akan merosakkan dari dalam. Merosakkan dari dalam, macam mana dia buat? Bila orang yang masuk tu dia tak ada karakter yang good karakter lah. Saya pernah hilang 2014. Untraceable amount of money 80,000. oh banyak tu. Untraceable. Berapa bulan tu? Saya detect dalam 9 bulan masa tu. 9 bulan, 80,000. Daripada Januari sampai bulan 9. Sekarang, Untraceable. Bila tanya semua staff tak tahu. Tak tahu kat mana, semua tak jawab semua. So bila saya fikir balik, get back kepada apa yang cara saya ambil dulu, memang cowboy sungguh lah. ada kesan. Ada kesan, memang ada kesan. Jadi 80,000 tak ada orang bertanggungjawab pun dan kita pun tak tahu kat mana. Apa dia punya ni. Jadi kita tengok endnya adalah orang sale yang tak hantar duit. Tapi kalau kelemahan orang sale tak hantar duit tu mesti berlaku kelemahan di management. Management maknanya collection tak ikut time, just drag, apa yang dia orang cakap kita percaya, tak ikut SOP. Jadi itu adalah satu kesilapan yang banyak yang saya buat lakukan dulu. Jadi sekarang ni kita tengah perbaikilah. Perbaiki. Gunakan sistem HR yang telus, yang tak boleh dikompromi, gunakan SOP yang Biasanya jelas. HR ni itu yang selalu tidak diambil berat lah kan. Ya. Ramai ambil macam tu je kan. Ya memang itu banyak berlaku kepada banyak syarikat. Jadi bila kita tanya dengan saya bincang dengan usahawan, cakap dengan usahawan, kita bincang, masalah apa sebenarnya? Staff lari, hilang duit beratus-ratus ribu. Yalah, kalau syarikat kecil, Hmm. sesuai ke mereka nak ada satu sistem. Kan sistem HR ni satu yang komprehensif. Ya. Kalau syarikat yang small size, Heeh. sesuai ke nak? Sebab dia Dia melibatkan tetap sesuai sebab HR walaupun ada 3 orang dah kata dalam syarikat. Tetap ada yang nak ambil cuti, tetap ada yang nak ambil MC, tetap ada yang nak claim, tetap ada yang nak nak hantar report pada kita. Sekecil mana pun, selagi kita ada organisasi, selagi itulah kita perlukan pakai sistem HR. sekarang ni pun support untuk HR ni banyak lah. Ya, Syarikat banyak. pada sediakan modul kan. Ya, banyak. Modul yang memang kita boleh guna terus. Betul. Tak perlu invent yang baru. Sebab Heeh. semua dah tersedia cara nak ambil staff. Ya, Cara nak apatah lagi interview. sekarang knowledge dalam ChatGPT je boleh type. Oh, ya. Sekarang ni Boleh dapatkan terus. boleh ni lah, Mm-mm. boleh dapatkan dengan mudah lah. Jadi, saya tengok
perubahan banyak berlaku. AI, ChatGPT, Ya, eh, media sosial sekarang ni, teknologi lah. ya betul. Bagaimana uh, apa ni syarikat yang bisnesnya kacamata Ya betul. beradaptasi, sesuaikan diri dengan teknologi. Selain pada yang kita buat biasalah, TikTok, Ya, ya, ya. mana Cik Nizam apa ni manipulate in positive way lah Nah, AI ni. okey. Kalau dulu kita perlu hire, sebab kita untuk kita buat iklan, kita kena hire copywriter. Okay. Copywriter ni Sekarang ni akan hanya buat robot lah. sekarang ni kita okay, write for me 50 headlines for selling sunglasses. Dia keluar terus 50 headline. Okay, write for me 100 body. Dia keluar Ha. terus 100. Dia keluar terus dia punya call to action macam mana. Jadi kita gunakan AI tu untuk generate benda tu. Kalau dulu terus buat. Lepas tu dah hantar. Tak hantar kan. Kita tak puas hati, alamak tak kena ni. Tak kena dengan produk. Tu buat balik, hantar. Jadi proses tu lambat. Sekarang ni tak sampai 1 minit dah dapat result. Oh. Jadi ChatGPT. ChatGPT, Bing AI, banyak sekarang ni. Even dalam CapCut sendiri pun dia punya AI sekarang ni. Untuk generate video, generate apa ni, skrip melalui CapCut sendiri. Jadi banyak tools AI memang tu sangatlah banyak sekarang ni. Sekali lagi ilmu lah. Sekarang ni Sekali lagi ilmu lah. jadi kita macam apa tugas kita sebagai usahawan? Korek macam mana nak guna. Jadi dah tahu benda ni dekat TikTok ada, dekat Reels kadang-kadang keluar AI. Saya juga selalu tengok dekat Instagram apa AI tools yang boleh Yang digunakan. sesuai dalam Jadi perniagaan. kita pergi belajar dekat YouTube. Okay. Jangan belajar kat YouTube. YouTube ni tempat belajar dia. Buat belajar Yang lah. tempat nak tahu dia dekat Instagram ataupun dekat Reels ataupun dekat TikTok. Jadi kita gunakanlah AI tu. Sekarang nak Bagus tu. generate gambar, Mhm. gambar untuk iklan, guna AI. Copywriter, guna AI. Nak letak detail targeting, guna AI. Free. Free. Cumanya banyak usahawan dia tak tahu nak guna. Macam mana nak guna benda ni? Sebab kalau kita keep on ignoring benda ni, orang dah ke depan, kita masih lagi tertinggal kat belakang. Pula usahawan dia selalu beri alasan, macam kami tak ada masa. Mm-mm. Kami tak ada masa. Kami nak buka kedai, kami Mm-mm. nak barang, kami nak pun orang kata, owner manager, dialah Mm-mm. pemilik, dialah urus. Mm-mm. So, bagaimana tips lah Cik Nizam boleh bagi. Bagaimana nak bagi masa ataupun bagaimana Cik Nizam boleh cope kepada masa yang sibuk tu dengan nak belajar benda-benda baru ni. Dia belajar ni bukannya panjang. Sebab saya gunakan rule macam saya sendiri. Kita gunakan 50-10 rule. 50 minit buat kerja sungguh-sungguh. 10 minutes untuk relax dan learning. Jadi bila kita gunakan cara tu, 50 minit kita hadap kerja. 10 minit kita relax and learning. Lepas tu sambung pula 50 minit. Belajar buat kerja. 10 minit relax. Kalau ke rumah pula dia vice versa. Maknanya Okay. kita tukar. 50 minit with family, 10 minit buat kerja. Jadi kita sentiasa ada masa untuk kerja dan juga kita Mana setiap jam balancekan. tu. 1 jam tu dibagi kepada situ lah. 10 minit, 50 minit. 10 minit, 50 minit. 50-10 rule lah. Itu tips Itu dia. tips dia lah. Kalau Tips. saya lah. Okay. Maknanya kalau kita kata tak ada masa, berapa banyak masa kita nak guna pun sebenarnya. Saya tengok cik filem pun, kalau orang lain dia hadap tengok filem, dia boleh tengok filem daripada awal sampai akhir sampai habis. Saya tak. Saya tengok 15 minit saya stop. Terus saya sambung buat kerja. Lepas tu, lepas 50 minit saya start sambung balik. 15 minit. Jadi kita kena kontrol. Kita tak kena ganggu fokus. tak ganggu Takut fokus. dia ingat cerita. Dia Tak. Tu anak saya cakap, dia kata, papa boleh je tengok cerita sekat-sekat. Boleh je kata. Boleh lah. It's how you control yourself kata. Kalau you tak boleh control yourself, you akan tenggelam dalam cerita tu. Macam orang tengok Netflix kan. Ya. Orang tengok Netflix, kalau dia layan series, Ya. habis satu series, start series kedua, series ketiga, Back to keempat. back. Jadi dah rugi masa macam tu. It's how you control. So, maknanya usahawan kena cari juga masa untuk belajar lah. Untuk Ya, ambil betul. knowledge. Untuk tengok perubahan-perubahan yang berlaku. Especially AI. Banyak tools yang Ya, betul. Banyak. beri kemudahan kepada kita semua. So, terima kasih sekali lagi.
Ya, bersama dengan kita pada siri kali ini. ya terima kasih Jumpa Prof. lagi.